Cukup. Sampai di situ saja. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kisah mengenai asas pengenalan black metal. Black metal adalah satu genre muzik. Ia sama dengan genre muzik lain yang kita dengar hari-hari. Cuma mesej dan penyampaiannya saja yang berbeza. Ia adalah evolusi daripada muzik-muzik berat seperti heavy metal dan thrash metal, iaitu yang berakarkan muzik rock dan metal. Genre metal dipelopori oleh band dari Britain, Black Sabbath. Nama Black Sabbath itu sendiri diambil daripada judul filem seram karya Boris Karloff. Kebanyakan lirik ditulis oleh Geezer Butler yang banyak dipengaruhi oleh Dennis Waitley, seorang novelis occult. Bermula dari situlah Black Sabbath akhirnya menjadi idola kepada hampir semua band-band muzik berat, sama ada black metal, thrash metal, death metal, doom, grindcore, grunge, sehinggalah ke alternatif. Black Sabbath lebih sinonim dengan muzik secara amnya. Namun yang betul-betul mengaktifkan muzik black metal secara amnya adalah Venom. Juga band dari Britain yang muncul pada lewat tahun 1970-an dulu. Venom telah dilabelkan sebagai the godfather of black metal dan Satanism, iaitu puja syaitan. Ia adalah salah satu agenda dalam lirik-lirik mereka. Dengan konsep sebegitu, mereka muncul dengan album sulungnya iaitu Welcome to Hell. Perkataan black metal bermula apabila lahirnya album kedua Venom, iaitu Black Metal pada tahun 1982. Begitu juga dengan Bathory, band berasal dari Sweden. Mereka digelar the most evil group you will ever hear kerana penangan satanismnya lebih hebat daripada Venom. Band-band terawal lain yang turut mengenengahkan konsep yang serupa iaitu Merciful Fate, King Diamond, Celtic Frost, Hellhammer dan Sodom. Band-band black metal seterusnya berkembang terutamanya di Norway seperti Mayhem, Darkthrone, Emperor, Burzum dan Immortal. Di Norway, mereka dikenali sebagai The Black Circle of Norway. Antara band black metal terkenal yang lain ialah Behemoth, Rotting Christ, Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Apsu, Beherit, Sarcophago, Samael dan banyak lagi. Konsep kegelapan yang ditonjolkan oleh black metal mewakili pelbagai mesej, termasuklah Satanism. Legenda gelap dan mitos semasa zaman Mesopotamia, Mesir Purba dan Sumeria. Perbalahan masyarakat, penderaan kanak-kanak, konflik politik, peperangan, anti ketuhanan dan agama. Kita lihat dari sudut Satanism. Mereka ni terdiri dari golongan berhaluan kiri, sering melakukan upacara ritual iaitu mistik di gua-gua dan pengorbanan jiwa dan mendapat tentangan daripada pihak Kristian. Motif mereka selalunya ingin menjadi magician dan ingin memanipulasi orang yang bermasalah untuk kepentingan peribadi. Lebih tepat lagi,
adalah mengamalkan ajaran sesat. Untuk sampai ke tahap ini, ia memerlukan pengorbanan dan keseriusan meditasi yang ekstrim. Dari sudut pentagram, ia telah wujud semasa zaman Mesir purba, tetapi telah disongsangkan semasa zaman Renaissance oleh pengkaji sihir pemuja syaitan. Maaf ya. Begitu juga dengan simbol Baphomet, iaitu makhluk kepala kambing yang asalnya dilukis oleh Eliphas Levi untuk teori satanismnya. Teori tersebut kemudiannya disambung oleh pemuja syaitan paling terkenal, iaitu Aleister Crowley. Kumpulan rock seperti Rolling Stones, Led Zeppelin, The Beatles dan Eagles juga banyak terpengaruh dengan Aleister Crowley sebenarnya. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, satu daripada tokoh terkenal di Norwegian adalah Øystein Aarseth, lebih dikenali sebagai Euronymous. Pemain gitar Mayhem telah mempromosi black metal. Pergerakan itu amat antikris. Ia menegaskan bahawa matlamatnya adalah menghilangkan pengaruh Kristian dan semua agama, bukan Skandinavian, daripada kebudayaan Norwegian dan mengembalikan negara tersebut kepada asas Norse. Salah satu daripadanya mempunyai kaitan dengan NSBM, termasuk unsur anti-Semitism berterang-terangan. Pergerakan ini dipengaruhi oleh Inner Circle yang dianggotai oleh Aarseth dan beberapa sahabatnya daripada bilik bawah tanah kedai rekod Aarseth, Helvet, iaitu Hell, nama kedai dia. Lokasi tersebut turut mempunyai studio rakaman di mana rekod yang dihasilkan oleh Mayhem dan beberapa kumpulan muzik lain yang terikat dengan label bebas Aarseth, Deathlike Silence Production. Matlamat yang dinyatakan bagi Deathlike Silence merupakan menerbitkan rekod oleh kumpulan pemuzik yang merupakan kebangkitan kejahatan dalam bentuk paling sempurna. Sekitar masa ini, terdapat beberapa kes pembakaran yang ditujukan kepada gereja Kristian yang kebanyakannya berusia beratus-ratus tahun dan secara umum dianggap sebagai mercu tanda penting yang kelompok Aarseth didakwa menggalakkannya. Jikapun tidak melakukannya, sasaran gereja yang paling terkenal merupakan gereja Fantofstif, Norway, yang dibakar oleh seorang ahli kelompok dalaman Euronymous yang merupakan ahli kumpulan tunggal Burzum, Vag Vignes atau Count Grishnak, yang juga pemain gitar bass bagi Mayhem. Peminat black metal turut menggempur kumpulan death metal, iaitu kumpulan death metal terkenal lain yang melawati negara mereka atau dalam negara berjiran, berasaskan mereka tidak cukup setan katanya. Ramai yang mengingati persaingan hebat antara death metal Sweden dan Norwegian black metal. Ciri-ciri black metal adalah seperti berikut. Gitar kencang dengan petikan tremolo, yang macam anda dengar tadi kan, muzik tadi. Lirik yang berbentuk memuja syaitan, pagan atau bertema occult yang blasphemia Christianity. Kumpulan muzik seperti kumpulan Slayer, Lansler, Decide, Death Head dan Immolation bertindan lirik seperti black metal, tetapi diiktirafkan dari segi muzik kepada death metal Immolation, Decide, thrash metal Death Head Slayer atau Rock Against Communism iaitu RAC, Lancer, Intimidation 1. Bunyi gitar agak lemah atau bunyi gitar yang agak kuat biasanya tidak berbunyi sederhana.
Keluaran terhad dengan sengaja sebagai kenyataan terhadap muzik utama dan atau menunjukkan mood muzik untuk mencipta suasana. Kesan kurang pengeluaran seringkali dicapai dengan menghilangkan frekuensi tinggi dan rendah, meninggalkan jalur bunyi pertengahan. Pukulan drum yang laju, garang, seringkali dengan hentaman yang kuat. Di waktu lain pula, drum dipukul perlahan dan diiringi dengan nada kosong dan kering, terutamanya bagi kesan suasana muzik. Keyboard elektronik digunakan sekali-sekala. Setting violin, organ dan choir biasa digunakan bagi menghasilkan muzik seperti orkestra atau seperti katedral. Sesetengah kumpulan pula cenderung menggunakan keyboard secara kerap, sama ada sebagai peralatan malah asas keseluruhan bunyi mereka. Ia biasanya diletakkan di bawah label Symphony Black Metal. Suara yang nyaring dengan herotan, peralatan muzik percussion yang laju, suasana sejuk, gelap, sedih, muram dan samar. Itulah dia ciri-ciri black metal.